Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang di luar sana. Baiklah, hari ini anda semua bersama dengan saya, DJ Akbar. Saya DJ Zul. Saya DJ Danny. Baiklah, bersama dengan kami di dalam Radio Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Baiklah, sempena di pagi dan cuaca yang ceria indah pada pagi ini. Sempena iaitu pada 14 Januari, iaitu pada hari Khamis. Sedar tak sedar nampaknya rasanya tak terlambat lagi kot. Kalau saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada anda semua yang di luar sana yang sedang mendengarkan Unimap FM ini. Baiklah, Walaupun di mana anda berada, kita kena ingat di tahun baru kita di dalam norma baharu. Betul? Jadi kekalkan penjarakan fizikal, jaga SOP, kita sokong penuh kerajaan Malaysia. Ya, Kita betul. sama-sama kita jaga kita. Ya. Betul, macam kita sebelum ni kita tak pernah pakai face mask untuk Betul. on air di sini. Tapi Tapi kali ni kita jaga SOP, kita pakai face mask. betul. Sebab Ya. sebelum ni kalau macam kita latihan ke apa pun, bawa tu memang bawa sentiasa berada di poket. Betul. Tapi jadi di sempena norma baru ni, PKP orang cakap apa? PKP 2.0. 2.0 ya. Jadi sempena PKP ni kita pakailah mask, kita nak jaga kita punya, kita sama-sama membantras COVID-19 ni. Ya, sebelum tu moleklah kalau saya share dulu apa status terkini COVID-19 di Malaysia. Okey. Pada 12 Januari, kes baharu 3,309 oh, tinggi. dan setakat kemarin 2,985 kes. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah. semakin Ada menurun penurunan lah. lah. Jadi kita haraplah PKP 2.0 ni kes pun akan drop hingga ke angka kosong. Mudah-mudahan insya-Allah. mudah-mudahan, InsyaAllah. Sebab apa yang kita harapkan bila kerajaan dah buat PKP 2.0 ni, semoga orang cakap kes-kes ni akan menurun lah. Betul. Semoga dengan secepat yang mungkin. Okey, baiklah. Alhamdulillah pada pagi ini saya tengok Danny dan juga Zul sungguh ceria sekali nampak. Sebab saya macam, yelah kita duduk macam saya dengan Danny satu rumah. Ya. Macam Zul dari rumah, betul? Betul. Jadi bila saya bangun pagi ni, saya tengok Danny ni macam, dia bila bangun ceria. Bangun ceria. Jadi Danny, boleh tak ada tips tak untuk kelihatan ceria tu? Kalau bagi saya lah, apa nak kita kekalkan keceriaan kita ni, pagi-pagi ni kita of course lah kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan kurnianya kita nampak saya macam ni lah, happy selalu. Ya, betul. Lepas tu tips yang selalu saya pegang, kita kena selalu memaafkan orang. Bila kita memaafkan orang ni, hati kita tenang. Betul? Tak gaduh nak fikir apa-apa. So Betul. macam ni lah, happy go lucky lah kita. Ya. Betul. Kalau macam saudara Zul macam mana? Ada tips apa-apa yang pegang tak? Kalau macam saya pula nak sentiasa nampak ceria, nampak happy, kita kena ambil semua benda apa yang berlaku di hari sebelumnya tu, kita kena ambil yang positif untuk bawa ke hari selepasnya. Hari yang kita ni bangun tidur, kita jangan fikir benda-benda yang dah lepas. Past is past. Ya, dia macam tu. Yang penting sebab apa pun yang terjadi dalam hidup kita ni, kalau boleh sama ada benda tu baik ataupun Buruk. atau buruk lah, Kita kita jadikan satu pengajaran Betul. dan jadikan satu pengalaman yang baiklah dalam hidup kita ni. Betul. Nampaknya tips-tips yang korang berdua bagi ni memang saya rasa saya akan pegang lah. Saya akan pegang ya. Okey, jadi untuk pada pagi ini saya nak tanya sikit lah dengan Danny dan juga Zola. Okey, saya mulakan dengan Zola. Zul. Ya, boleh. Saya nak tanya, Zul ada tak pengalaman ataupun pernah tak mengalami masalah kewangan? Pernah. Kita sebagai pelajar, kita tak ada sumber pendapatan yang utama. Harap duit daripada PTPTN dan Betul. juga ibu bapa kita. Betul. PTPTN mesti memang tak cukup sampai hujung sem. Betul. Kalau nak minta ke ibu bapa kerap-kerap, tak boleh sebab kesian depa pun ada tanggungan yang lain. Masalah macam ni semua pelajar saya rasa ada lah. Ya, Dia bukan kat saya saja. Lagi-lagi kita ni sebagai pelajar universiti, betul? Ya, betul. Kalau macam Danny Kalau ada? macam saya, daripada zaman kita sekolah dulu pun pernah ada masalah kewangan. Kadang tu kita nak beli sesuatu tapi kita tak dapat kecapi sesuatu tu sebab biasalah student
kita tak boleh nak ikut kehendak hati kita je. Kita kena manage kewangan kita tu sebetul-betulnya. Setiap orang saya tengok mesti ada masalah kewangan. Cuma jalan ujian dia tu berbeza setiap orang, betul. Betul. Sebab lagi-lagi kita orang cakap apa, pelajar universiti ni, kita bukan sekadar nak habiskan duit tu untuk berjalan ke apa kan, betul. Sebab kita kena manage, sebab ada duit yang kita kena keluar untuk buat kerja-kerja di luar apa semua. Okey, baiklah. Untuk anda semua di luar sana, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu lagu dan terus setia bersama kami di Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Hello, Assalamualaikum semua. Hai, kembali lagi bersama dengan saya ya. Dan kembali bersama dengan kami bertiga. Baiklah, untuk pengetahuan para pendengar di luar sana, tajuk kita pada hari ini adalah kewangan remaja siswa-siswi. Okey, baiklah. Bila cakap tentang kewangan ni, apa yang kita bercakap ialah kewangan, duit. Jadi kewangan ni dalam hidup kita adalah satu benda yang orang cakap apa ni, yang penting untuk kita gunakan. Orang cakap bila setiap kali mula je hari baru, mesti akan ada kewangan ataupun pembayaran yang kita perlu selesaikan, yang perlu kita buatkan. Baik untuk apa orang cakap tentang kewangan ni pulaan. Saya nak tanyalah dengan Denny dan juga Zul. Kita bila lepas habis SPM, lepas habis STPM, mesti memanglah kita masuk je. Sebelum kita masuk universiti ni, mesti kita ada kumpul sedikit duit, betul? Betul. Kalau macam Denny lah, saya tanya, apa yang awak buat untuk sebelum masuk ke universiti ni? Apa yang ada tak awak kerja ke apa ke? Boleh kongsi? Selepas sebab semua kita daripada STPM, jadi selepas STPM tu saya menyertai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi kerja kita sebagai rescuer. Lepas tu sambil kita kerja tu kita beramal. Jadi adalah sedikit duit. Dan duit tu banyak saya simpan untuk kegunaan masuk universiti. Betul. Untuk pendaftaran universiti saja pun saya guna dahulukan duit saya dulu daripada duit parent. Kira kita asingkan dulu ke duit parent ni kita guna untuk contoh kata beli barang-barang seperti baju, tambahan-tambahan sikit lah. Janji apa macam orang kata kita tak nak membebankan family kita. Kita nak ringankan beban kedua ibu bapa kita lah. Betul. Sebab orang pun dah banyak dah habis duit untuk kita apa semua. Okey, kalau macam Zul pula, ada pengalaman bekerja? Ada. Sebab sebelum saya masuk universiti sini, saya kerja sebagai construction. Buat aircon apa semua. Jadi duit daripada kerja tu saya beli laptop lah sebiji untuk masuk ke masuk sini. Kira nampak jugalah hasil daripada kerja tu. Boleh tahu kerja construction tu kat mana? Saya punya office HQ di KL, tapi ikut projek lah. Tengok bos hantar kat mana. Kalau sampai ada Johor pun ada, KL, Perlis. Miri satu lagi saya pernah sampai untuk buat kerja construction ni. Okey. Kiranya Zul kerja ni macam dah lama lah ke baru lepas SPM ke lepas STPM Zul? Lepas STPM. Lepas STPM kan? Ya, kerja STPM. Orang hebat-hebat juga ni construction mesti poket mesti tebal punya ni. Dia mesti ada lah sikit-sikit orang kata. Orang ada ni, betul. Mesti ada duit punya. Okey. Untuk pelajar-pelajar di luar sana lah, sempena tajuk kita berkenaan kewangan remaja siswi ni, saya bolehlah kongsikan sedikit kan. Bila sebut pasal kewangan ni, apa yang kita tahu, pelajar-pelajar universiti ni kan, dia banyak gunakan duit apa semua. Tapi apa yang boleh saya bagi tahulah kan, kita ni golongan pelajar tiada semua pendapatan. Kita pun ada melalui pinjaman macam yang Zul cakap tadi. Kita melalui pinjaman orang kata apa, PTPTN, beasiswa kalau ada. Dan juga ibu bapa. Jadi bila dah dapat pinjaman ni kan, apa yang boleh saya cakap, baguslah untuk kita buat pinjaman ni. Sebab apa? Bila kita buat pinjaman, kita akan cuba untuk belajar bersungguh-sungguh. Kita akan lebih bersemangat supaya nanti kita akan bekerja yang lebih elok dan kita bayarlah balik pinjaman-pinjaman yang telah dibuat. Okey, baiklah. Kalau macam DJ Akbar dengan DJ Zul, mohon PTPTN. Jadi macam mana
saudara-saudara manage duit PTPTN tu. Contoh kata kita ada sumber pendapatan duit ibu bapa. Betul. Kedua PTPTN. Tiga kalau ada beasiswa. Ya. Jadi macam mana kita manage kewangan kita sebagai student, terutamanya kita sebagai lelaki lah. Boleh share dulu saudara Akbar. Oh, boleh. Kalau macam saya lah PTPTN ni kan. Biasa PTPTN ni bukannya dia bagi semua, betul. Dia bagi peringkat by peringkat. Baiklah, kalau macam PTPTN ni pula, saya bila dapat je PTPTN, saya akan asingkan dulu macam orang kata kebiasaannya macam kita ni dah nak habis semester 1 kan, akan masuk semester baru, betul. Jadi saya akan asingkan dulu duit tu untuk berdasarkan semester 1 ni berapa banyak dah saya habis. Jadi PTPTN ni saya asingkan ikut macam manalah by semester apa semua kan. Tapi saya utamakan untuk orang cakap kewangan seharian untuk makan, minum, dan saya juga dalam perbelanjaan tu saya kadang-kadang ada simpan. Contoh kalau macam satu hari itu bawa RM10 lah katakan. Sekali makan mungkin RM5, ada lebih-lebih RM5 kita simpan. Oh, maksudnya kat sini walaupun kita tak ada pendapatan tapi still boleh menabung lagi ya. Betul. Kita boleh sebab kita memang kenakan menabung. Betul. Faham. Kalau macam saudara Zul pula. Kalau macam saya manage duit ni, kalau dapat PTPTN kan kita potong terus untuk yuran. Dapat potong terus untuk yuran, itu dah sebab kita tak ada fikir lah pasal itu. Betul. Yang selebihnya tu kita buat belanja harian kita lah kat sini untuk beli barangan keperluan belajar kita, makan, minum, macam tu lah. Betul. Tapi dalam kewangan ni pun ini orang cakap apa? Ini ada sedikit lah dalam kewangan remaja siswa-siswi ni. Mesti ada orang kedua. Maknanya setiap lelaki biasanya dekat universiti ni mestilah ada orang kedua yang perlu ditanggung, betul? Betul. Walaupun belum dia menjadi dekat isteri. situ ya, betul. Walaupun isteri. Jadi mereka ni macam sesiapa yang ada kekasih-kekasih di luar sana. Nampak kena tambah pembelajaran lebih kat situ ya. Kalau kata satu hari RM10, bila dah berdua dia jadi double RM20. RM20. Jadi sempena di PKP 2.0 ni, kalau boleh yang bersama kawan-kawan lah, kawan istimewa, kawan paling istimewa. Kalau boleh kurang-kurang lah keluar tu. Kita try to save bajet kita sebab ujung-ujung semester ni faham lah macam mana kita semua kan. Lagi-lagi kita nanti akan masuk semester baru. Lagi banyak lagi kita nak perlu belajar. Simpanan-simpanan yang kita kena buat. Betul. Okey, jadi baiklah untuk slot sebelum kita pergi ke seterusnya, kita minta yang mana join live kita tu share pengalaman sama ada di sekolah ataupun universiti tentang masalah kewangan. Jadi boleh kita akan baca komen nanti. Sekarang ada apa-apa nak cakap Zul kat sana? Sekarang ni yang kita lihat di live Facebook Unimap FM kita ada dalam 10,000 mata memandang kita sekarang ni. 10,000 mata memandang. Dengan komen daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita pun alhamdulillah semuanya cakap mantap kepada kita. Terima kasih kepada semua. Baiklah, anda semua yang sedang menyaksikan secara live diminta untuk berkongsi pengalaman anda. Boleh nyatakan di ruangan komen ataupun kongsi tips-tips bagaimana nak uruskan kewangan. Betul. Semoga kita semua boleh kongsi dengan yang lain. Betul. Jadi bila berkongsi ni orang cakap apa? Akan lebih banyaklah ilmu yang kita dapat. Betul. Okey, sebelum ke selanjutnya, terus setia bersama kami di Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Pada anda semua student Unimap yang belajar rajin-rajin dan tabahkan diri dalam setiap segala usaha, semoga diberkati insya-Allah, dan sama-samalah kita membantu kawan kita. Semoga anda semua dilimpahi rahmat dan diberkati Allah. Daripada saya, Lah Ahmad. Hello semua di luar sana, kembali lagi bersama dengan kami bertiga. Okey, baiklah.
Untuk slot kali ini kita akan bacakan sedikit komen ya. Daripada pendengar-pendengar di luar sana. Okey, Zul, sila bacakan. Ya, di sini saya ingin bacakan komen daripada Facebook Unimap FM. Ya, terima kasih kepada semua yang melihat kami pada ketika ini. Di sini Hafizuddin Sapian ada memberi tips kepada kita. Ya, silakan baca tu. Jangan amalkan suka berhutang dengan orang. And simpan buat susunan pembelanjaan harian and ikut kepada jadual pembelanjaan itu. InsyaAllah berkesan, dia kata. Nampaknya tips yang guna. Maksud dia kat sini, kalau kita nak buat apa-apa tu kita kena take note dulu. Ya, kita betul. kena senarai apa pembelanjaan kita apa semua. Jadi apa-apa pun kita kena ikut pembelanjaan tu. Contoh katakanlah hari ni kita makan pagi, kita spend RM5 katakan. Jadi kita tak boleh lebih pada RM5 tu. Baru kewangan kita nampak stabil kat situ. Betul. Kiranya setiap apa yang kita belanjakan tu kita macam catat lah. Betul. Kita buat catatan. maksud dia kat sini kita lakukan catatan dulu baru kita melakukan pembelanjaan. Cara tu baru kita dapat save money kita. Betul juga. Cadangan dan tips daripada Hafizuddin Sapian ni dia tambah lagi. Dia kata belanja ikut kemampuan kita. Belanja kita student lah. Kita tak ada sumber pendapatan. Betul. Duit punca utama kan. Kita harap duit daripada kita sembang tadi. Betul. Betul lah. Dan lagi ramai yang komen yang puji kita di Facebook ni. Boleh sebutkan baca siapa sikit tu? siapa tu nama. Najiha Zarif. Wah, Unimap ada radio. Terima kasih. Dia baru tahu ada radio. Ada radio. Najia memang ada radio. Unimap memang ada radio. Cuma make sure kita pasang notification bila kita on air lepas ni depa tahu. Betul. Lepas ni memang betul. Memang kita akan on air terap sikit lah. Kita nak Baru hiburkan. orang boleh tahu kata Unimap FM ada radio. Betul. Sebab PKP ni kita cuti SEM ni kita akan bagi betul-betul punya. Betul. Dan lagi Nurul Ifaiman, mantap. Dia kata terima mantap, kasih, puji terima kita. kasih. Irwin angkat Irwin. thumbs up. Irwin. Irwin. Dan Muhammad Amirul Aiman. Dia ada berkongsi tip lah. Dia bagi pandangan dia. Kalau saya lah nak baiki kewangan ni kena atur gaya hidup dengan baik. Saya terpaksa buang kehendak dan lebihkan barang keperluan. Betul. Maknanya dia utamakan dulu apa yang dia perlu. Betul. Maksud dia kat sini macam saya cakap tadi lah, kita student, keperluan kehendak kita ni banyak sangat. Kita nak, kalau boleh tu semua benda kita nak beli. Tapi memandangkan kewangan kita ni, jadi kita kena cut dulu kemahuan, kita kena ikut keperluan kita dahulu. Tak boleh nak ikut kemahuan saja. Nak ikut nafsu kita berbelanja ni. Tengok orang beli apa, pakai apa, semua kita nak ikut. Betul. Kita jangan ikut orang. Kita belanja ikut poket kita. Betul. Ikut gaya hidup kita lah. Betul. Sebab apa orang cakap ni, bila kalau kata nafsu ni orang cakap orang Inggeris cakap unlimited. Betul. Bila cakap ni memang tiada limit. Memang apa semua kita nak. Jadi terima kasih Amirul Aiman dengan semua Hafizuddin tadi. Ni Muhammad Fawaz baru berkongsi kepada kita. Muhammad Fawaz ada, sila boleh baca. Ukur baju di badan sendiri. Ukur baju bila berbelanja. Ya, betul. Itulah kata-kata yang orang cakap apa, tepatlah sekali. Betul. Ukur baju di badan sendiri. Okey, Denny ada apa-apa? Nampaknya ada juga yang PM saya secara personal personal. Share pengalaman. Nampaknya daripada kawan saya Muhammad Ehsan daripada Perlis. Yang juga merupakan salah satu pelajar Unimap. Katanya boleh. Saya juga pernah mengalami masalah kewangan di mana kami serumah hanya makan nasi dengan kicap serta telur goreng di hujung bulan. Nak minta dekat mak ayah segan. Sebab takut membebankan mereka katanya. Bagus Saudara Ehsan. Betul. Kita ni terutamalah pelajar lelaki ni, bila kita tak ada duit ni, asal cukup makan jadi. Betul. Janji kita tak susahkan mak ayah kita, betul. Makan bagi orang kita, bagi ada isi saja. Betul. Cukup orang kata untuk alas perut saja. Alas perut saja. Itu pun dah cukup dah. Betul. Nampaknya saya tengok Ehsan ni dia seorang yang soleh lah. Sebab dia betul-betul dia tak membebankan ibu bapa dia. Maksud dia kat ni yang lelaki ni, kita tak cukup makan tak apa. Janji kita tak susahkan mak ayah kita, betul. Betul. Nampaknya ada juga daripada kawan saya Najwa daripada Kedah. Saya pada zaman belajar dahulu, saya sering kali hang out dengan rakan serumah. Boleh kata every week mesti keluar. Tak kira jauh ataupun dekat, mesti kami sampai.
Yang ni berlaku semasa awal bulan lah, semasa duit PT masuk. Dan apabila hujung bulan, maka Maggi lah santapan kami. Oh betul, sebab orang cakap apa, Maggi ni memang akhir bulan memang Makanan utama lah. Makanan utama kepada para pelajar kita. Sebab bila dah awal-awal bulan, duit banyak. Ah. Dia kira nak joli sakan je, main hujung bulan, makan Maggi. Dia awal-awal spaghetti. Dia makin lama makin kecut jadi Maggi. Itulah dia. Betul-betul. Ada apa-apa lagi, Dede? Saya juga nak share lah sikit pengalaman saya. Oh, Denny ada pengalaman. Nampaknya Denny sebelum share lagi dah gelak ni. Pengalaman ni memang saya tak boleh lupakan. Okey. Nak kata pahit ke manis pun saya tak tahu. Sekejap. Maknanya Denny ada kat situ ke? Saya ada sekali. Oh, ada sekali. Okey, boleh. Pengalaman tu jadi kat saya sendiri. Oi, perik tu sedih, pengalaman tu. Perik boleh cerita. Kisah dia macam ni. Masa weekend, Okey. rakan-rakan saya dekat Kolej Kediaman lah. Saya ni nak makan tom yum. Okey. Biasalah dekat Perlis ni dah dekat dengan Thai ni, tom yum si sedap-sedap. Oi. Kita duk baca harga pun murah sebab negeri Perlis. Betul? Lepas tu kita pun ronda lah, search lah Google, cari kedai tom yum mana sedap. Kita sampai satu kedai ni dekat area Padang Besar. Okey. Kedai yang kita cari tu tak buka. Kira depan ni, belakang tu ada kedai satu lagi. Bersebelahan lebih kurang. Sebelah dia. Jadi Okey. kita pergi lah kedai belakang tu. Tapi kita try dulu, kita makan. Saya order Maggi tom yum. Wah, sedap. Makan sedap. Saya tengok list harga. Okey. RM5. Okey lah tu kan. Okey Standard lah harga. Tinggal RM5 okey. Kita pun order lah bungkus tom yum campur untuk 2 orang makan. Tapi 2 bungkus. Mana kata untuk 4 orang makan lah. Untuk dua-dua. kawan-kawan dekat Kolej Kediaman yang keluar tu hanya 2 orang. Lepas tu bila saya nak bayar tu, kira, cashier tu kira, dia tulis 8,000. Oh, RM8,000. RM80. RM80. Tom yum campur tu harga RM80. 2 bungkus RM80. Sebungkus jatuh RM40. Kira seorang makan RM20. Seorang makan RM20, 4 orang makan RM80. Tak tahulah apa yang dia bubur dalam tom yum tu. Mungkin saya Sotong rasa emas lah kot. saya rasa udang tu daripada Australia ke apa. Ada import. Dia import. Start pada tu saya bila kawan-kawan yang lain ajak nak makan tom yum jadi fobia. Takut. Tom yum bila dah jadi pengalaman ni kita more tu berjaga-jaga. Dah lah kita student kewangan kena pula tom yum macam tu. Aduh, tepuk dah ya. Sebab kiranya kewangan terus cut habis parah. Betul. 80% cut tinggal 20% tu. Duit tu kita dah atok untuk makan seminggu. Ha. Tapi malam tu saja dah habis. Dah habis seminggu. Dah habis. Lebih banyak. Lebih banyak. Lepas tu lepas daripada tu rasanya seminggu tu kot tak makan. Jawab dia hujung bulan Maggi lah. Maggi tom yum ada. Lagi ada tom yum. Seterusnya saya nak baca daripada kawan saya daripada John di Selangor. John, Terima kasih John sudi join live kami di Unimed FM. Katanya saya merupakan seorang graduan salah satu universiti di Malaysia. Saya dilahirkan dalam keluarga yang sedang-sedang, tidak susah dan tidak senang. Mempunyai 7 orang adik-beradik dan John merupakan anak sulung. Ketika zaman belajar dulu, saya mengambil inisiatif bekerja pada waktu hujung minggu agar dapat menambah lagi duit poket yang diberikan oleh orang tua. Alhamdulillah, saya kini bekerja sebagai pengarah pemasaran di syarikat terkemuka di Malaysia. Saya berharap para siswa dan siswi terus kuat sehingga berjaya menggenggam segulung ijazah. Tips yang menarik. Terima kasih John. Terima kasih John. Terima kasih, Yelah, terima kasih dia banyak-banyak. seorang bekas pelajar. Graduan universiti Malaysia. Dia tak kongsikan universiti mana. Tak apa. Tapi ya apa yang dia cakap ni Boleh. ibaratnya dia berjaya tu daripada dia macam kita lah. Betul. Pada awalnya. Dia boleh menaikkan semangat kita. Dia Betul. punya nasihat dia tu. Sedangkan dia pun sekarang ni dah boleh jadi pengarah pemasaran. Pemasaran. Takkan kita tak boleh, kita Betul. mesti lagi Kita mesti boleh. kuat. Kita kena semangat lah. Kalau dia boleh kerja di hujung minggu, ini kan pula kita betul juga idea dia. Kita maksud dia kat sini kita kena pandai manage kewangan, manage masa, baru kita hidup kita ni perfect betul. Betul. Sebab betul, kalau dia tak pandai urus masa, macam mana dia boleh berjaya sekarang betul? Betul? Tengok dia urus masa dengan baik, dia urus kewangan, bekerja. Kat situ dah boleh simpan sikit income, silap-silap habis belajar PTN tu boleh bayar terus. Boleh bayar terus. Betul. Tak ada tangguh-tangguh lah. Bayar tangguh-tangguh. Kalau kata boleh bayar habis terus. Sebab lagi lama kita
tak bayar lagi, Kita pinjam lama dan lah kita akan bunga. terganggu. Dia ada Ah. dia ada bunga dia juga tu. Oh, Nanti. betul. Okey, terima kasih kepada semua yang memberikan komen dan berkongsi Ya. pengalaman dan juga tips. Semoga tips ini dikongsikan ini akan menjadi tips-tips yang berguna untuk semua yang sedang mendengarkan Unimap FM. Baiklah, kita berehat dulu, kita layan lagu. Teruskan setia bersama kami di Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Okey, kembali lagi bersama dengan kami bertiga di Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Okey, macam tadi kita dah dengar dah macam-macam tips, kongsi pengalaman apa semua tentang kewangan ni. Kenalah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kewangan remaja siswa-siswi. Untuk kita lah. Maknanya tips ni bukan saja para pendengar, untuk orang-orang lain di luar sana dan seperti kita ni untuk pelajar, terutamanya boleh dengarkan tips-tips ni untuk jadikan sebagai satu semangat ataupun satu Pegangan lah. dalam hidup. Betul. Okey, betul-betul. Kira bukan maksudnya tips yang dikongsi para pendengar kita daripada sahabat-sahabat sandai kita pun bukan setakat hanya untuk di universiti. Masalah kewangan ni sampai bila-bila pun kita akan hadap kalau kita tak pandai manage. Memang akan terjadi lagi masalah kewangan pada diri kita ni. Tak kira orang kata, tak kira lah student, ibu bapa ke, di alam pekerjaan ke apa, mesti kalau kita tersilap step, masalah kewangan ni biasalah mesti akan berlaku. Kira Betul. kehidupan kita ni tak pernah lari lah daripada masalah kewangan. Yelah, sebab apa yang kita bincangkan hari ini adalah tentang kewangan siswa dan siswi. Betul. Sebab ini baru peringkat awal. Betul. Nanti apabila kita dah meningkat dewasa, di luar sana, itu kewangan lain pula. Betul. Lebih mencabar lagi, Lagi lebih mencabaran mencabar. dia, betul. Bagaimana masa dewasa kita, masa bujang, dan apabila selepas berkahwin, lagi banyak betul. lagi kita nak fikir. Jadi ini adalah merupakan peringkat awal tentang kewangan, supaya peringatan untuk kita berjagalah untuk awal-awal ni. Okey. Baiklah, nampaknya sempena dengan kewangan siswa-siswi ni, saya ada beberapa tips lah untuk saya kongsikan di sini. Silakan. Okey, contoh yang pertama, kita boleh buat catatan tentang duit keluar masuk apa semua. Jadi yang pertama, boleh amalkan istilah 10% ataupun 10%. 10%. 10% ni macam mana kalau nak tahu? Iaitu contoh, kalau katakan duit RM100 kita keluarkan, kita simpan RM10. Dia 10% untuk setiap nilai tu. Okey, contoh kalau macam kita ada RM500, kita simpan 50, iaitu untuk kecemasan apa semua. Yang kedua pula, untuk simpanan kecemasan ni, maknanya simpan sedikit-sedikit lah. Macam kalau kata satu hari, macam tadi saya cakap lah, kalau kata satu hari tu kita katakan nak guna RM10, sekali dah makan rupanya ada baki RM2, RM2 pun kita simpan juga. Ya, Sebab kalau RM2 tu 10 hari dah RM20. Maksud Akbar kat sini, walaupun sikit tu, kita hari-hari kita mesti menabung. Maksud dia kat situ. betul. Kita kena tetap simpan Betul. untuk wang simpanan, untuk wang kecemasan kita. Kita takut betul. kalau in case emergency apa-apa, betul juga. Kita pun tak tahu. Emergency bila-bila masa boleh berlaku, betul. Bila-bila masa boleh berlaku. Sebab lagi satu, untuk biar kita jadikan benda ni sebagai rutin hidup kita lah. Betul, Supaya betul. nanti berterusan. Okey, seterusnya yang ketiga, buat pembandingan shopping. Pembandingan ni, contoh kalau macam kita pergi pasar A berapa ringgit, lepas tu bila kita pergi pasar B tengok lagi murah. Jadi kita boleh bandingkan di situ dan kita boleh lebih menjimat di pasar B lah. Faham. Di situ kita boleh jimat. Baik, yang terakhir saya boleh kongsikan, gunakan pengangkutan awam. Betul. Seperti kita di universiti ni, Kita ada bas Unimap lah. ada Itu bas dah Unimap. kita dah bayar sekali dengan dalam yuran kan. Jadi kita free semua kemudahan dah ada, kita Ah. kena manfaatkan betul-betul. ya, manfaatkan betul-betul. Baru orang kata kewangan kita ni kita boleh save. Dah dekat situ dah save dah sikit. Dah. Sebab transport nak ke Transport. kelas ke apa ke dah mudah dah, betul. Nak keluar pun Nak boleh. keluar pun boleh. Kita nak pergi beli barang apa bas, semua. Bas Unimap akan sediakan untuk kita, akan bawa kita nak pergi mana saja. Bagus Kami universiti apa kita boleh. ni hebat. Bagus, Unimap isi mantap. kampus. Kenal dengan trademark kita Unimap Ah, mantap. betul. Kena.
Okey, nampaknya masa mencemburui kita ya. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung rancangan. Kita ucapkan terima kasih bagi mereka yang setia sehingga penghujung rancangan di Terima kasih semua. Facebook Terima Live kasih. kita. Terima kasih kepada yang menonton kita di Facebook Unimap FM. Sekarang ni sampai ke penghujung ada 8,000 mata memandang kita. Wah, hebat, Wah, terbaik, Ni. terbaik. Terima Hebat kasih sekali semua. Terima kasih yang sudi ni komen di Facebook kita, hantar tips, komen tip untuk pembelanjaan yang boleh kita guna. Jadi Ya, sebelum boleh. kita akhiri slot kita pada tengah hari inilah, saya nak mengajak kepada semua yang sedang menonton live, kepada sahabat-sahabat saya, jangan kita sekadar tengok saja. Kalau rasa teringin nak join kita, main interview. Kita jumpa boleh. producer kita Cik Fat. Betul. Masih banyak kekosongan bagi Masih ada kekosongan lagi. kita buka untuk pelajar tahun 1 Ya, yang betul. berada Tahun di 1. Universiti Malaysia Perlis. Betul. Tak kisah kampus mana, janji kita boleh collaborate buat macam ni. Betul. Main interview, jumpa Cik Fat. Betul. Boleh datang sebab kita sampai ni pun sebab adalah Cik Fat sendiri. Cik Fat ni Aha. merupakan penerbit radio ni lah. Betul. Jadi dia cakap mana yang rasa nak selahkan bakat anda tu, bolehlah betul. datang ke sini. Okey. Jadi baru dah bila ramai-ramai join radio kita, baru boleh naik radio kita, Betul, baru ramai kan naik. Ah. Macam tadi ada yang komen katanya katanya tak tahu pun radio kita Unimap ada radio. siapa tadi dia ada komen, "Oi, Unimap ada radio." Nampaknya kita kena luaskan lagi kita kita punya kena naikkan nama radio betul. radio Naikkan Unimap nama ni. radio Bagi orang nampak. Ya. Sebab tu digalakkan lagi untuk ramai orang audition lah. Sebab bila ramai ni, sebab kalau macam kita, pendapat kita macam gini je. Jadi bila ramai yang audition ni, ramai nak selahkan bakat, mungkin ramai lagi informasi. Maknanya setiap masa tu ada je informasi yang kita dapat. Betul. Okey, nampaknya Sampai di Sampai sini di sini saja. saja. Sehingga berjumpa lagi okey. dengan bersama saya DJ Denny. Dan saya DJ Akbar. Saya DJ Zul.